Saya bagi contoh baru ni timbul lagi isu kita nak kembalikan UPSR PD3 whatever lah, exam form 3 kan. Saya rasa pembangkang tak bawa isu ni. Sebab dia yang hapuskan. So what's your opinion lah, if I were to ask you, katakanlah do you think benda tu okey ke tak okey nak mengembalikan UPSR? Saya paling sedih pada waktu ini dalam keadaan kita bangga dengan mata wang kita, Ya. kita bangga pencapaian ekonomi, kita bangga dengan segala-galanya. Bila pendidikan ni, saya tak boleh komen apa-apa, tapi pembangkang kita lagi tak boleh diharapkan. Tak bawa langsung Isu UPSR dan sebagainya, ialah patutnya kau yang hapuskan, kau yang bunuh dulu, kau stand for the defense. Kau patutnya nasib baik kerana menteri yang ada sekarang ni dari KPM kekalkan kau punya keputusan. Ini kau sepatah haram pun tak cakap langsung. Ini adalah kau musnahkan masa depan negara, kau musnahkan masa depan anak. Kemudian kau macam lepas tangan gitu. Betul. Ini manusia yang paling selamat sekarang lah. Dia tidak dipersoalkan terhadap benda ini. Betul. Tapi tak apa, kita sebutkan waktu dihapuskan UPSR itu saya ada keluarkan kenyataan. Betul. Saya ada tulis kat dalam Facebook, saya ada tulis kat dalam Malaysia Gini, artikel itu. Saya kata dia dihapuskan kerana terburu-buru. Itu pada dia buat pada terburu-buru pada waktu itu. Pada waktu itu 2021. Tengok 21 around that time. Jadi pada waktu itu terburu-buru. Dalam keadaan kita guru-guru tak dilengkapkan dengan training yang adequate, latihan yang mencukupi, masa tidak dididik dengan benda yang baru nak diperkenalkan kepada mereka. Masa kita masih lagi exam oriented. Kita buat benda abruptly. Kejut sebab sampai hari tak selesai. Nak buat tak buat. Dari sekolah rendah kita nak pergi sekolah menengah, biasanya kita ada pembahagian. Tiba-tiba tak ada exam. Adalah nangu-nangu bangang walaupun ni yang duduk kata, inilah Mazli duduk hapuskan ni, kata excuse me. Itu yang hapuskan waktu COVID, waktu kerajaan Sheraton Move, namanya Razi Jidin. Mazli tak pernah hapuskan UPSR. Yang Mazli lakukan ialah darjah 1 dan darjah 3 tidak ada peperiksaan dan digantikan dengan membina mereka punya bakat, which is sebenarnya sepatutnya begitu. Kemudian darjah 4 hingga darjah 6 masih ada peperiksaan dan saya tak pernah cuit UPSR. Sebab saya lihat perlunya ada national exam. Betul. Kan? Sehinggalah kita menemui satu formula lain. Satu formula lain kadang kita betul siap. Betul. Yang saya paling push pada waktu tu ialah tentang big data. Kita perlu ada digital punya AI punya deep learning semua untuk bantu kita persiapkan anak-anak murid, cikgu dan sebagainya. Teachers training, kita perbaiki kurikulum. Kurikulum pada waktu semua kita nak perbaiki. Kurangkan beban guru. Awal-awal lah. Terus istilah kurang beban guru. 2019 terus ni. Ada orang kata KPM tak habis-habis kaji. Ya betul, ini masalah. Tapi zaman saya, sorry, kita kaji dan kita buat. Kita kaji, kurang beban guru kita buat. Kita kaji, kita laksanakan. Kalau selepas saya dan sebelum saya kaji tak selesai, wallahualam, tanya mereka. Dan saya kalau nak tanya apa semua, saya jawab dalam buku Memory Bukan Memoir, CPR for Malaysia Education, Generasi Yang Hilang, Reformasi University, semua kita jawab. Masih buku tu di mana sekarang boleh dapat data? Kedai drmazli.com. Kedai drmazli.com. Okey. Kalau nak cakap apa semua, yalah, jangan guna kepala lutut lah. Dia guna fakta, chat dan sebagainya. Jadi UPSR, kalau sebutkan hari ni nak kembali tak kembali, saya kata dah terlibat, nasi dah jadi bubur. Betul. Kalau nak kembali tak kembali, saya kata bincang lah. Saya tak berada kat KPM, dah 5 tahun saya tak berada kat itu. Mereka lebih ada data, mereka lebih tahu kan. Dan kena ada plan komprehensif, taklah berat juga. Cuma jangan ketepikan NUTP dalam kita nak buat apa-apa keputusan. Yang pertama, Razi Jidin tak entertain langsung. NUTP. National Unit Guru-Guru. Kesatuan Guru. Saya tak tahulah kajian sekarang memang engage dengan Kesatuan Guru-Guru. NUTP, Persatuan Guru Malaysia Barat, NGO berkaitan guru, ibu bapa. Jangan kita ketepikan. All the stakeholders kita kena engage. Betul. Dan kita pastikan pakar-pakar pendidikan dan orang yang mempunyai influence dalam ranah pendidikan itu perlu kita rangkul. Kita jangan bila mereka
kritik kita kata ni lawan kerajaan. Yang lawan kerajaan itu yang bengong-bengong tu. Ya, yang duduk komen yang negatif-negatif. Yang menyumpah-nyumpah, yang kata benda bukan membina pun. Itu yang itu memang tak guna tu. Ya. Ataupun orang yang pening kepala semua macam setengah ahli parlimen pembangkang belajar je dekat UK tapi kadang komen merepek apa ni. Siapa tu? Tetapi ada kritikan-kritikan daripada guru-guru, daripada pakar-pakar pendidikan, mereka tu ikhlas. Mereka bagi pandangan yang mungkin kita tak senang, tetapi itu suara hati pembangkang tahu. Itu suara hati ibu bapa, itu suara hati pendidik. Yang perlu jangan kita fikirkan. Kita tak boleh kata apa ni government knows everything. Jangan ulangi benda tu. Betul. Kita lihat bagaimana pendekatan PMX. Kita lihat bagaimana pendekatan pelbagai kementerian-kementerian negeri ini yang mendengar. Kita lihat bagaimana Kementerian Dalam Negeri pun dalam nak buat RUU berkaitan kewarganegaraan, itu hari mereka nak bawa, kemudian bila menerima feedback, saranan, feedback dan sebagainya, mereka ambil undur selangkah, kaji semula, buat engagement ke depan. Jadi begitu dalam pendidikan. Kita tak boleh lagi macam okey, kita dah buat keputusan, kena engage, kena raikan. Jangan biar orang terkapai-kapai terkelah kantin. Betul. Jadi kalau nak tanya pada saya, perlu tak kembali atau tak boleh, saya kata wallahualam bisawab. Macam dalam IP saya kata saya tak ada data. Betul. Untuk kita buat keputusan ataupun nak memberi pendapat kita. Betul. Jadi saya tak berani. Cuma yalah anak-anak saya pun dah besar, masuk U dah kerja apa semua. Nasib lah aku tak terlibat kan. Cuma saya agak kasihan lah. Dan beberapa angka yang dikemukakan baru ni tentang keciciran apa semua agak merisaukan. Ya, by the way, tahniah doktor, anak melanjutkan pelajaran. Mana kena dah kerja sekarang. Yang pergi sekolah tu? Itu nombor 3. Nombor 3 dah. Dia buat dia punya gap year. Gap year. Maknanya anak-anak doktor ni pun boleh tahan juga kita kata. Dan okey, terakhir doktor, kalau kita nak bawa lah. Pertama sekali mungkin apa yang doktor, yalah mungkin macam doktor kata, government doesn't know everything. So, sebagai orang luar, sebagai rakyat sekarang ni, apa yang doktor nak pesan kepada Menteri Pelajaran sekarang yang mungkin untuk dia nak bawa, kan? Apa yang dia nak daripada Didik TV, daripada apa orang kata Radius One, daripada Bestari, dan apa yang Menteri Pelajaran sekarang ni kena alert kita kata. Saya ni siapalah nak cakap pasal pendidikan lagi. Apatah lagi nak nasihatkan orang semua, nak nasihatkan menteri, bukan orang yang layak lah. Jadi saya yakin beliau dan juga PM lebih memahami, KPM lebih memahami tentang pendidikan pada hari ini. Boleh tanyakan kepada pakar pendidikan. Biarlah saya buat kerja saya. Ya, tapi daripada segi skandal-skandal tu semua, kalau berkaitan skandal, skandal tadi. Saya nak nasihat kepada ahli-ahli parlimen kerajaan. Kerana ahli-ahli pembangkang tak boleh harap dalam bidang pendidikan. Ahli parlimen kerajaan, terutama yang muda-muda ni, gambar muda-muda ni, kena proaktif, kena jadi substantif. Mungkin boleh lihat balik kepada kadang soalan-soalan pembangkang di zaman kita jadi pembangkang 33 bulan itu, yang saya lihat itu pembangkang paling proaktif. Sebab apa? Ada bekas menteri jadi bekas menteri itu, dan bekas sama parti pula tu. Sama parti pula tu, ada bekas timbalan menteri yang bila kita argue sama ada dari segi saya ingat waktu tu bila isu-isu KPD KK je. Menteri Sabudin Datuk Seri Sabudin. Memang dia kasih sedapnya. Bila isu digital undang-undang Gobin. Gobin. Jadi kita pernah jadi menteri kan. Orang kapal masa tu. Orang kapal. Apa tak ada. Later. Bila bab kesihatan, kita tengok memang Dr. Zul. Dan sama ada mosquito dia Dr. Adam Baber. Adam Baber ataupun KJ kan. Jadi kita Spanish Fly. Pembangkang terbaik dalam sejarah Malaysia adalah dalam 33 bulan. Betul. Dan kerajaan paling teruk sekali dalam 33 bulan. Sama dalam fasa yang pertama. Betul. Cuma untuk ahli parlimen kerajaan yang sekarang ada, ini saya tak suka macam nak ngajar lah. Dia kata, kau pun tak pernah berlari nak cakap lebih. Tak, tapi okeylah kalau nak tu nasihat daripada orang bencin saya lah. Cuba lihat argument-argument pembangkang pada 33 bulan itu, dan anda boleh mainkan peranan yang pembangkang tak main pada hari ini. Check and balance. Pembangkang ini duk menjerit benda yang merepek mengaban, tapi anda sebagai backbenchers
boleh bertanyakan kepada menteri-menteri, terutama dalam isu pendidikan, isu yang dalam 33 bulan itu terlampau banyak jerangkung-jerangkung dalam almari yang boleh dikorek. Anda membantu YBM Fadlina untuk bersihkan apa yang telah di onar-onar yang telah dilakukan oleh pemerintah 33 bulan itu dengan soalan-soalan. Anda boleh lakukan. Dan isu-isu pendidikan macam tadi UPSR dan sebagainya, anda boleh buat. Dan jangan takut, anda sebagai ahli parlimen, apa yang anda bawa sebenarnya lebih konstruktif. Dan lebih konstruktif dan membantu YBM pendidikan. Dan bagi orang yang luar seperti saya, insan hina di pinggiran ni, kita buat kerja kita. Rumah karya Iqbal, karya Iqbal, bagi kat PM kasih kat Perdana Menteri Pakistan. Esok kita nak terjemahkan karya lain, PM kasih kat orang. Itu yang kerja kita. Itu je lah. Yelah, baik. Terima kasih. Dua orang kesian kat kita, jenguk-jenguk lah. Kalau tak ada, tak boleh kita buat kerja kita. Nasib baik Is panggil. Tak apa doktor, insyaAllah bagi saya okey tuan-tuan, bagi saya okey, terima kasih doktor. Dan bagi saya konklusinya begini kita sebenarnya ramai di kalangan ahli-ahli parti kita, di kalangan ahli-ahli parlimen, bekas kita, bekas menteri kita yang mempunyai orang kata pemikiran kritis, pemikiran yang tinggi, antaranya Dr. Mazli Malik kan. Dan saya antara orang yang sentiasa menolak, bukan menolak jatuh, hati kata menolak untuk dia ke depan. Dr. Mazli, ada beberapa nama lain kan, Dr. Mujahid umpamanya, ada a few lah. Ni doktor ni, dia orang letak title doktor tu bukan beli tuan-tuan. Saya kenal Dr. Mazli ni, dia belajar UK, ambil PhD masa tu kan. Jadi kita nak orang-orang macam ni ke depan. Dia puji lebih-lebih, saya bukan ada benda nak kasi. Sebab saya nak orang ke depan tu adalah orang yang betul memandu kita. Saya tak nak yang bawa kapal terbang kita ni, kapal terbang kat mana pun tak tahu. Kan, kita nak menumpang kan. Kita nak menumpang. Jadi biar orang yang betul ke hadapan, kerana saya kata negara kita dah menuju ke arah yang betul, landasan yang betul. Nak laju lagi, kita lajakkan lagi dengan pemimpin-pemimpin ataupun pemikir-pemikir yang betul. Terima kasih doktor kerana bersama dengan saya. Terima kasih juga tuan-tuan dan puan yang menonton, yang share, yang like, yang subscribe. Terima kasih yang bersama dengan kita di TikTok Live ni. Dan kita berharap kita dah buat, alhamdulillah banyak reform yang kita buat, tetapi bagi saya banyak lagi yang kita boleh baiki, yang kita boleh orang kata bawa ke depan, terutama dalam isu pendidikan, untuk memastikan anak-anak kita tidak lagi tercicir. Sebab bagi saya tuan-tuan, kalau generasi ini tercicir, kita akan ada gap di mana bila mereka dewasa, bila mereka mengambil workforce, kita kata ada masalah. Boleh ya. Tak nak tutup, tapi saya baru terfikir okey boleh. Ini bukan benda yang kontroversial apa semua. Cuma macam Is sebutkan tadi, dia terdetuk jantung saya. Iaitu nasihat kepada rakyat mengenai pendidikan. Saya rasa ini saya boleh cakap pasal pendidikan kepada ibu bapa di rumah, kepada pihak media, kepada semua sekali rakyat Malaysia, jadikan membaca dan berfikir kritis itu sebahagian daripada gaya hidup kita. Membaca. Kat rumah kena ada perpustakaan sendiri. Dan juga jangan lokek duit untuk membeli buku. Lokek duit tak nak beli Range Rover tak apa. Tapi untuk beli buku jangan lokek duit. Wajib nafkah kepada anak dengan belikan buku. Kalau isteri-isteri, suami tak belikan buku untuk anak-anak, boleh tuntut. Jangan minta cerai dia, sudah. Dan boleh dapat pelepasan cukai pun kita. Baca. Dan saya tak cerita dekat live lagi Ada saya makan dekat Chicken Rice lah. Dekat Chicken Rice ada satu tempat dekat Bangi. Sedap. Boleh lah, sedap alhamdulillah. Tiba-tiba datang seorang pada saya, dia kata, Cik Sodi, dia kata, saya peminat Cik Sodi. Oh, ya ke? Tengok dia pakai pakaian Chicken Rice lah. Dia kata, kerja sini ke? Saya bagi kitchen. Oh, saya datang ni sebab nak bagi Cik Sodi buku ni. Dia kata, saya balik sekejap tadi because I saw you, because I want to give you this book. Buku Inggeris bertajuk Word That Works. Dia penulis politician ni lah. So dia bagi kat saya tanya, dah baca ke? Saya tak baca sebab saya tak pandai bahasa Inggeris kata. Tapi dia bagi saya. So it took me like 3 days untuk baca buku tu. Very interesting. Point is tuan-tuan, kadang-kadang kalau kita rasa orang tu tak mampu, kita hadiahkan buku untuk dia. Bukan saya kata tak mampu, tapi ialah kita tak tahu, hadiahkan dia buku untuk dia, biar dia membaca. Dan betul, saya setuju budayakan membaca, kerana membaca itu kita akan sekali dengan berfikir.